Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash bersama saya Rosnani Nasir. Berita utama. Proklamasi darurat yang diisytiharkan Yang di-Pertuan Agong bagi mengekan penularan COVID-19 tidak melibatkan rampasan kuasa tentera mahupun perintah berkurung. Perkara itu dijelaskan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu perutusan khas sebentar tadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, mutakhir ini terdapat pihak-pihak yang mendesak supaya pilihan raya diadakan. Saya tidak berniat untuk tidak mengadakan pilihan raya. Perkara utama yang menghalang saya daripada menasihati ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar membubarkan parlimen untuk membolehkan pilihan raya diadakan ialah pandemik COVID-19. Keputusan untuk tidak mengadakan pilihan raya semasa pandemik COVID-19 ini masih menular ini adalah selaras dengan satu daripada 5 prinsip maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa ataupun hifzun nafs. Dan dalam konteks ini adalah menjadi kewajipan saya sebagai ketua kerajaan untuk menjaga nyawa rakyat dengan melindungi saudara dan saudari sekalian daripada jangkitan COVID-19 ini. Ini adalah kemaslahatan yang paling utama yang dituntut oleh agama Islam. Justru saya memberikan komitmen yang tegas bahawa pilihan raya umum akan diadakan sebaik sahaja jawatan kuasa khas bebas yang akan ditubuhkan memperakukan bahawa wabak COVID-19 telah reda atau pulih sepenuhnya dan pilihan raya adalah selamat untuk diadakan. Pada masa itu terpulanglah kepada rakyat untuk memilih kerajaan mana yang layak untuk mentadbir negara ini dan menjaga kebajikan saudara dan saudari sekalian. Inilah komitmen dan aku janji saya yang akan saya tunaikan insya-Allah. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah memberi perkenan kepada cadangan pelaksanaan pengisytiharan proklamasi darurat sehingga 1 Ogos 2021. Cadangan yang dipersembahkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu adalah salah satu langkah proaktif untuk membendung kes positif COVID-19 yang merekodkan 4 angka secara berterusan sejak Disember lalu. Katanya setelah memperhalusi penjelasan Perdana Menteri dan sembah taklimat daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Abdul Ghani Saleh, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado dan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Haji Afendi Buang, maka Al-Sultan Abdullah berpandangan penularan wabak COVID-19 di negara ini berada di tahap yang amat kritikal. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataannya berkata, tempoh pelaksanaan darurat itu boleh ditamatkan lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat diturunkan dengan berkesan. Semalam, Al-Sultan Abdullah telah berkenan menerima menghadap Tan Sri Muhyiddin di Istana Negara pada jam 5.30 petang selama 45 minit. Dengan itu, terdapat keperluan pengisytiharan proklamasi darurat berdasarkan Fasa Kurungan 1, Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Menurut Datuk Indra Ahmad Fadil, perkenan tersebut juga telah mengambil kira rundingan Seri Paduka Baginda dengan Raja-Raja Melayu. Ia juga mengambil kira keselamatan diri rakyat dan kepentingan negara. Kerajaan Negeri Pahang menafikan penerokaan hutan dan tanah menyebabkan banjir teruk melanda negeri itu sejak hampir 2 minggu lalu. Pejabat Setiausaha Akhbar kepada Menteri Besar dalam satu kenyataan berkata, punca sebenar banjir adalah disebabkan hujan lebat luar biasa yang berlaku hampir serentak di negeri itu. Tambahnya, aktiviti pembalakan yang menjadi sumber ekonomi negeri itu masih dilakukan secara terkawal. Tegasnya, Pahang masih menekankan aspek penjagaan hutan dengan baik. Keluasan seluruh hutan simpan kekal adalah seluas 1.55 juta hektar dan ia merupakan angka yang stabil.
Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih dan Assalamualaikum.